Kepada saya, kenapa Anwar Ibrahim bersetuju menerima MOU dan kenapa Ismail Sabri setuju untuk memberikan MOU tersebut? Saya bawa kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim nak setuju untuk terima MOU itu simple saja. Diterangkan oleh beliau sendiri. Tak ada. No hanky-panky, tak ada masalah. Tujuannya adalah sebenarnya pembangkang juga akan mendapat dana yang sama. Rakyat akan dapat benefit. Dan juga antara lain pembangkang juga akan duduk dalam menentukan bajet. Pembangkang juga akan duduk dalam menentukan rang undang-undang yang ada berkaitan dengan COVID. Pembangkang boleh duduk dan berbincang dengan perkara. Ada beberapa perkara sebenarnya yang tak perlu pun pembangkang ada. Contohnya memulih negara daripada COVID. Itu tak ada pembangkang pun, memang kerajaan kena buat. Saya setuju. Tetapi kita kena ingat, contohnya dalam bajet 2022. Apabila bajet itu nak dibincang, belum dibentang, nak dibincangkan, dengan penglibatan pembangkang, mudah untuk kita nak lihat ke arah mana bajet itu akan disusun. Saya bagi contoh bajet 2021. Saya komen hari itu. Bajet 2021 adalah bajet yang langsung, bukan bajet COVID. Dia adalah copy paste daripada bajet sebelum itu. Seolah-olah macam tak ada COVID. Ditambahlah sikit berapa bilion dana tentang COVID. Yang lain semua sama. Tak ada satu bajet yang kita, contoh macam Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan. Apa bajet ke arah contohnya tambahan bajet untuk membeli laptop, untuk membeli membeli peranti-peranti, untuk menambah baik internet umpamanya. Tak ada. SKMM, apa bajet untuk dia nak tambah tower di kawasan-kawasan pedalaman? Tak ada. Sebaliknya dia bagi bajet itu tambahan bajet macam biasa. Macam tahun-tahun tak ada COVID. Semacam priority kepada untuk penambahbaikan itu tak ada. Okey? Jadi itu kita kena lihat. Namun begitu, untuk 2022 ini, kalau pembangkang tak menjalankan tugas, kita boleh tembak jugalah. Tugas pembangkang untuk memastikan bajet yang ada betul-betul mengarah ke arah nak membaiki dulu, nak membetulkan dulu, nak memastikan keselamatan rakyat dan juga kemampanan ekonomi, nak meningkatkan ekonomi yang kita ada. Macam mana? So bajet itu perlu menjurus ke arah itu. Benda-benda yang tak perlu tak payah. Benda-benda yang tak perlu, belum perlu lagi, bukan tak perlu langsung, tetapi belum perlu lagi, tak payah kita nak fokus sangat benda itu. Tak payah lagi. Contohnya nak buat jalan raya yang besar, nak buat bangunan bertingkat-tingkat, nak buat MRT, LRT, yang tu mungkin boleh kita hold atau kurangkan bajet dia dulu. Tapi kita fokuskan, alihkan bajet duit yang ada itu ke arah benda-benda yang menjurus kepada dua perkara. Bagaimana nak mengurangkan COVID, dan kedua bagaimana nak boost the economy. Boost the economy. Yang itu bajet tu kena tengok nanti. Okey. Anwar Ibrahim kita tak ada masalah. Kita faham, kita tahu, dan dia sendiri pun dah terang dalam ucapan beliau kenapa beliau menerima, kenapa Pakatan Harapan menerima menerima MOU tersebut. Itu antara alasan beliau. Saya bawakan. Di sini kerjasama pendekatan baru, dan ini saya akui boleh berlaku kerana sikap positif Perdana Menteri. Berat, ya. Kalau tidak, tentu ada kesukaran. Yang kedua, ada nasihat daripada Duli-Duli Yang Maha Mulia Gajah Melayu tentang pentadbiran yang stabil. Tapi tentunya pentadbiran stabil itu stabil untuk apa? Untuk perintah dengan baik. Ya, macam orang sekarang kita mesti bersatu. Film Alibaba 40 penyamun tu begitu juga. 40 penyamun bersatu untuk merompak ke, bersatu untuk tolong rakyat. Jadi sebab itu kita harus qualify. Matlamat bersatu itu untuk apa? Bukan saya maksud parti bersatu, tak. Saya kata bersatu perpaduan. Kemudian penumpuan isu kesihatan khususnya wabak COVID-19 dan ekonomi, tumpuan sepenuhnya perlu diberikan oleh kerajaan dan Pakatan Harapan pada kestabilan politik pentadbiran negara, usaha membendung COVID-19, pemulihan ekonomi, lanskap politik yang baru, transformasi dan pembaharuan. Kerana ada fobia, dia takut dengan istilah reformasi, maka banyak istilah reformasi itu ditukar sebagai pembaharuan, dan kita tolak ansur. Jadi saya tak tahu sampai istilah ini menakutkan. Baik, saya tidak akan berikan penjelasan tentang maksud, tetapi yang menariknya, apa maksud transformasi yang disebut di sini?
Ni yang ditandatangani itu semua. Dia melucukan juga. Istilah reformasi tidak boleh disebut. Tetapi maksud transformasi artinya semua reformasi, perubahan, penambahbaikan. Ini maksud dia. Alhamdulillah. Baik. Tempoh masa dia terpakai sehingga pembubaran parlimen. Dan kerajaan bersetuju tidak akan mengusulkan pembubaran parlimen sebelum 31 Julai 2022. Kerajaan akan melaksanakan tiap satu yang dicadangkan, transformasi yang dicadangkan dalam aturan masa yang dijelaskan. Ini juga harus kita teliti. Umpamanya undi 18. Sekadar kerajaan mengatakan kami setuju, kami tidak terima. Sebab ini perkara yang diputuskan sejak 2019. Sekarang dah 2021. Maknanya kelemahan pentadbiran kerajaan dan kelemahan SPR. Apa nak dolak dalik dah? Kita dah putuskan, parlimen dah putuskan, semua parti memutuskan. Jadi sebab itu di sini kita letakkan tarikh pelaksanaannya. Okey. Kita nampak di sini bahawa kita tak ada isu sebab kita nak membantu rakyat, bersatu membantu rakyat dan sebagainya. So kita setuju dengan cadangan-cadangan tersebut, rang undang-undang dan sebagainya. Itu kita setuju. Nah, persoalan utama, kenapa Ismail Sabri setuju? Sedangkan dia ada majority, so-called majority. Kenapa dia kena setuju nak bagi kita benda tu? Bukankah itu membawa satu advantage kepada kita sebagai pembangkang? Kita boleh bagi tahu rakyat. Nampak kerajaan pun sekarang ni nak dengar cakap kita. Sampai dia macam ni tuan-tuan. Kalau sekiranya kita ada bargaining power, kita kuat, kenapa kita nak offer yang lemah? Musuh kita yang lemah. Kalau kita kuat, kenapa kita nak offer kepada musuh kita yang lemah? So bermaksud bila dia dah offer kepada musuh yang lemah, maksudnya apa? Dia lemah. Dia nampak dia kuat tapi sebenarnya dia lemah. Dan dalam keadaan tersebut, kita ambil advantage, kita ambil kesempatan yang ada. Dalam keadaan dia lemah, okey, kita minta ini, kita minta itu, kita minta undi 18 dia setuju, kita minta supaya akta anti lompat parti dia setuju, kita minta itu dia setuju, kita minta ini. Dan dia sendiri kata bahawa tidak akan dibubarkan parlimen sehingga hujung Julai 2022. Now, kalau tuan-tuan faham dan lihat senario sekarang ini, saya selalu sebut bersatu kecewa. Tapi kita lupa lihat Zahid. Kenapa Zahid macam tak berbunyi sekarang ni? Geng-geng yang menyokong dia sekarang ni ramai dah berpatah balik kepada kerajaan yang ada sekarang. Dan kalau kita tengok macam Anwar Musa, kalau kita tengok macam Najib Tun Razak, kan, dia jumpalah hari tu. Tapi dalam keadaan sekarang ni dia macam seolah-olah Ismail Sabri tu terpaksa mencari pembangkang untuk jadi pengukuh dia. Nak jadi pembangkang untuk nak jadi penyandang kepada kerajaan dia yang rapuh sekarang ini. Seolah-olah sebegitu. Bukan seolah-olah, itulah hakikat dia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar satu perkara. Kenapa sampai sehingga 2022, 31 hari bulan Julai 2022 adalah untuk memastikan, kerana Perdana Menteri ada kuasa untuk nak membubar atau tidak membubarkan parlimen. Pemilihan Agung UMNO adalah hujung tahun. Berkemungkinan pilihan raya tidak akan diadakan tahun ini. Berkemungkinan pilihan raya akan diadakan selepas tahun hadapan, bermula sebab dia maksimum Mei 2023. Berkemungkinan Muhyiddin Ismail Sabri akan extendkan sehingga Januari Februari 2023. Kenapa saya dah mengubah pendirian saya? Sebelum ni saya kata awal tahun. Sebab sebelum ini kita berpendirian seolah-olah UMNO ni bersatu, UMNO ini bergabung dan kuat, UMNO ini bersatu hati. Tapi daripada exercise yang dibuat oleh Ismail Sabri ni, kita hanya boleh membaca ada kemungkinan besar UMNO sebenarnya tidak bersatu hati. UMNO sebenarnya berpecah dan bergaduh sama sendiri. Dan mereka dalam usaha untuk nak jatuhkan Zahid sekarang ini. Dan the only way dia boleh jatuhkan Zahid, kalau mereka betul-betul nak jatuhkan Zahid, adalah adakan pemilihan parti hujung 2022. Lepas itu menanglah tim mereka, maka pada 2023 tidak sukar untuk menjadikan contoh Ismail Sabri sebagai presiden, ataupun Anwar Musa sebagai presiden, ataupun mungkin katakanlah naikkan Isyamuddin sebagai presiden. Tak ada masalah dah mengenai perkara tersebut. Dan kerana itu Zahid Hamidi pening kepala.
Kerana itu Zahid Hamidi pening kepala. Sebab itu saya kata itu, Zahid kena buat keputusan. Sama ada dia nak bersama dengan Anwar tapi kes tak buang, atau dia bersama dengan Ismail Sabri, berkemungkinan akan buang, berkemungkinan kes dia akan dibuang, atau dia akan kalah dalam pemilihan parti. Ismail Sabri kata apa? Dalam MOU tersebut, perjanjian mereka tidak ada interference, tidak ada kacau dalam mana-mana kes mahkamah. Itu antara MOU yang dia tanda tangani. Dan MOU ini yang paling kuat. Bila Zahid U-turn, flip-flop dalam keputusan dia nak menyokong siapa jadi Perdana Menteri, Anwar masuk, Anwar kata, ni antara term kami. Nak tak nak, hujung tahun ni kita ada undi untuk belanjawan Ismail Sabri kena setuju. Kalau tidak, dia akan jadi kerajaan yang paling pendek. Bila belanjawan dia sendiri pun berkemungkinan akan ditolak oleh rakan-rakan dia sendiri. Jadi nak tak nak, dia kena offer something. Dia tahu on Zahid punya side, on Bersatu punya side, dia orang dah bengang dengan Ismail Sabri, jatuhkan kerajaan. On UMNO punya side sendiri pun, kluster mahkamah ini sudah mula nampak mereka tidak akan dapat benefit daripada kerajaan yang ada. Ditambah pula tuan-tuan dengan MOU yang disign oleh Ismail Sabri. Cuma beza dia, Ismail Sabri ni nampak cepat. So dia nampak cepat, dia buat cepat-cepat MOU tu. Kerana dia tahu, tolak, katakanlah UMNO yang 15 orang ataupun yang kluster mahkamah tolak dia, Bersatu yang 30 orang tolak dia, Pakatan Harapan ada 80 kerusi yang boleh terima dia. 80 kerusi yang boleh terima dia, tuan-tuan. So akhirnya, siapa yang kena main? Siapa yang kena main? Adakah Pakatan Harapan yang kena main, atau golongan UMNO dan juga Bersatu yang kena main? Ya, dia offer lah jawatan ini, menteri itu, just pacifier, tuan-tuan. Macam puting lah, pacifier. Macam budak kalau dia nangis, letak puting, senyap lah dia. Macam pacifier je. Itu tujuan dia. Bagilah jawatan supaya kau senyap. Tapi permainan hakikat sebenar bila dia offer benda itu adalah untuk memastikan kerajaan dia tidak jatuh, dan dia guna nama istana. Kestabilan politik. Sebab itu undi percaya itu tak ada. Dan istana setuju. Saya tak menyalahkan dia di Pertuan Agong pun. Bagi saya, satu tindakan yang for me is okay. It's okay. Tak kata bijak sangat pun tidak, tapi tak adalah buruk sangat. Iaitu tidak ada undi percaya. Saya kata okay. Sebab kalau ada undi percaya, akan ada ketidakstabilan lagi. Mungkin kerajaan tak akan jatuh, tapi ialah seminggu, 2 minggu sebelum nak undi percaya itu, macam-macam cerita orang. Akan ada macam-macam cerita orang. Dan kalau sekarang ini berlaku undi percaya sekalipun, kerajaan yang ada ini masih boleh bertahan. Ismail Sabri So UMNO tu dah flip. Dia, ujung dia macam ni, tuan-tuan. Bila mana kerajaan itu dipimpin oleh mereka yang khianat. Dan mereka khianat bukan setakat khianat pada orang luar, khianat kepada rakan-rakan mereka sendiri. Maka selama-lamanya pengkhianat ini akan sentiasa tidur dengan satu mata terbuka, kerana dia tak tahu orang mana yang akan tikam dia dekat belakang selepas ini. Sekarang harap tuan-tuan faham kenapa Ismail Sabri. Saya ada cerita lagi, ada lagi sambungan.